Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Malaysia? Hari ini hari Isnin, pembuka bagi minggu ini. Semangat wajah itu pasti ada, apatah lagi apabila digandingkan dengan Helena. Pastinya ada kata-kata motivasi lagi apa hari ini? Tak ada, hari ini tak ada kata-kata motivasi sebab besok orang tak ada. So kita Jangan bagi tahu. Kita hilang motivasi kat situ. Baik, kita doakan hari anda dalam keadaan sihat-sihat belaka. Alhamdulillah hari ini pun cuaca baik dan suasana saya perasan tahu. Semenjak 2 dalam 3 bulan kebelakangan ini, trafik di Kuala Lumpur agak baik sedikit berbanding tahun lepas. Mungkin disebabkan pembukaan MRT seperti disebutkan sebelum ini, dan kita harapkan juga agar situasi akan tambah lebih baik lagi. Sebab biasalah kalau duduk di Lembah Kelang ni secara khusus je, dengan trafik jam ni kadang-kadang pening kepala juga. Sangat pening kepala, lagi-lagi pergi kerja, balik kerja. Kadang-kadang kan tak ada hujan pun boleh menjadi faktor kita tersekat dalam traffic jam. Baik, kita nak mulakan hari ini dengan beberapa cerita ataupun artikel daripada bernama.com, dan yang pertamanya adalah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperkenalkan projek Satu Persatuan Nelayan, Satu Produk sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan membasmi kemiskinan di kalangan nelayan-nelayan di negara ini. Dan pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata inisiatif itu juga dilihat mampu menaikkan taraf dan kualiti hidup golongan nelayan yang kebanyakannya dalam kelompok B40. Dan katanya juga terdapat 113 persatuan nelayan di dalam negara. Jadi beliau akan merancang untuk mewajibkan setiap persatuan ini untuk mempunyai produk dan aktiviti hiliran berasaskan perikanan masing-masing. Itu dia sedikit sebanyak tentang ekonomi nelayan. Ekonomi nelayan. Itu kalau nak membantu golongan nelayan bagi meningkatkan pendapatan mereka supaya mereka tidak fokus sahaja tertumpu kepada perikanan semata-mata, memperbayukan, berinovasikan produk tertentu. Tapi untuk ni golongan belia dan juga wanita secara khususnya, ni juga adalah harapan yang telah pun disadarkan sendiri oleh isteri kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang mahu agar wanita dan juga ataupun isteri-isteri, ibu tunggal mereka ini dipertingkatkan pendapatan mereka, khususnya selepas pandemik COVID-19. Ianya melalui satu program dikenali sebagai Carnival Jom Latih Belia Bina Kemahiran, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka menerusi kaedah pendigitalan ataupun pendapatan ataupun mendapatkan kesesamaan digital lah, yang sekarang ini memang dah trending kan. Ini merupakan lebih mudah, kosnya pun kurang. Daripada strategi dilakukan ini, ianya juga mahu distrategikan, dikolaborasikan bersama dengan HRDF, yang merupakan salah satu badan bertujuan untuk meningkatkan secara upskill dan juga reskilling. Dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah sendiri mengakui bahawasanya menerusi kaedah ini membantu secara tidak langsung kepada ibu tunggal ataupun wanita dapat meningkatkan pendapatan mereka. Di samping mereka jadi suri rumah tu, boleh mereka menjadi pendapatan sampingan, dan insya-Allah ianya akan membantu juga kepada sosioekonomi keluarga. Dan kita harapkan juga agar pihak-pihak yang terlibat ini dapat membantu kepada golongan-golongan yang memerlukan ini bagi mencari sumber-sumber pendapatan lain, tidak hanya tertumpu kepada pendapatan primary semata-mata. Dan saya kira beberapa kelas kemahiran juga telah dilancarkan semasa karnival ini, iaitu seperti kelas menghias kek, kelas menjahit money accessory dan sebagainya. Dan saya kira ini adalah satu hobi yang boleh dijadikan pendapatan sambil-sambil ibu ini duduk di rumah. Dan salah satu lagi yang dia boleh meningkatkan lagi hubungan antara jiran-jiran ni, antara komuniti. Sebab saya pun pernah terlibat juga. Join juga program macam ni, seronok sebenarnya. Ya, seronok. Macam-macam boleh kita boleh berkongsi lah maklumat dengan jiran-jiran kita, di samping kita buat kelas meningkatkan kemahiran baru, kita boleh kongsi juga maklumat-maklumat terkini antara jiran-jiran tetangga. Dan boleh kurangkan stres lah, kadang-kadang duduk kat rumah terperak. Kita faham lagi suri rumah ni. So bolehlah join kelas-kelas ni, boleh tambah kawan, tambah pendapatan, tambah ilmu dan sebagainya. Baik, kita nak terus saja ke laporan ramalan cuaca untuk hari ini, dan kemudian kita akan bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Silakan.
Assalamualaikum dan salam hormat. Kita mulakan dengan laporan berikut. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ditemukan lemas di sungai berdekatan restoran di Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor petang semalam. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Gudang, Pegawai Bomba Kanan 1, KUP Muhammad Yusri Atan berkata, kejadian pada 5.16 petang itu mengorbankan mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Daniel Zahri Burhanuddin. 9 anggota dengan 2 jentera dikejarkan ke lokasi kejadian untuk tugas mencari dan menyelamat. Berdasarkan maklumat, mangsa dipercayai pergi ke sungai tersebut bersama sekumpulan rakan bagi melakukan aktiviti menangkap ikan dan mandi manda. Bagaimanapun, mangsa ditemui pada kedalaman 3 meter dan juga 3 meter daripada tebing sungai itu. Petugas Kementerian Kesihatan yang berada di lokasi kejadian kemudian mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan operasi ditamatkan pada 6.40 petang. Sementara itu di Kelantan, seorang pelajar perempuan tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Janggut maut selepas kereta dipandu terbabas di kilometer 6 Jalan Kampung Padang Pak Ahmad ke Jerampasu Telipot pada Sabtu. Mangsa Nur Ain Alia Muhammad Arif 19 tahun meninggal dunia dalam kemalangan pada pukul 12.45 tengah hari. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Superintendent Zaizul Rizal Zakaria memaklumkan pihak bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah itu menerima maklumat berkaitan kemalangan berdekatan dengan simpang ke Jerampasu. Polis bergegas ke lokasi kejadian dan menjalankan siasatan terhadap kejadian. Siasatan awal mendapati sebelum itu, Nur Ain Alia bersendirian memandu kereta dalam perjalanan dari Pasir Putih ke Jerampasu. Apabila sampai di tempat kejadian, kenderaan dipandunya dipercayai hilang kawalan dan terbabas ke bahu jalan arah ke Jerampasu. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan siasatan masih diteruskan mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK berjaya menurunkan masalah penagihan dadah di 73 kawasan berisiko tinggi KBT, penagihan bahan terlarang itu di seluruh negara setakat Ogos tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, jumlah berkenaan merupakan 47% daripada jumlah keseluruhan KBT seluruh negara, melibatkan 155 kawasan. Kita sasarkan untuk mencapai sekurang-kurangnya 78 kawasan berisiko tinggi daripada 155 ini ke arah tahap berisiko rendah. Malah keazaman kita lebih tinggi melalui AADK untuk sifar dadah di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian pada majlis penutup Hari AADK bersama masyarakat di Pantai Dalam Ibu Negara semalam yang turut dihadiri Ketua Pengarah AADK, Sutekno Ahmad Pelon. Katanya AADK mampu mencapai sasaran berkenaan dengan kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, komuniti dan badan bukan kerajaan. Dalam pada itu, beliau berkata, Kementerian Dalam Negeri KDN akan melancarkan kempen 1 juta belia menyertai skuad anti dadah AADK bagi mempergiat program belia dan aktiviti gaya hidup sihat di 176 daerah di seluruh negara. Sekian dari Bilik Berita waktu ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, tadi kita baru bercakap berkaitan tentang menjana pendapatan daripada secara nelayan digital sampailah kepada suri rumah isteri pula dah sebut tadi kan, melalui kaedah digital. Kali ini kita bercakap juga berkaitan tentang usahawan digital yang kadang-kadang kita menganggap usahawan digital semata-mata secara dalam talian seperti platform e-dagang saja, tetapi sebenarnya luas daripada itu. Malahan juga bergabung dengan teknologi sedia ada. Platform digital ni kadang-kadang macam betul ke boleh buat
benda boleh diniagakan. Betul. Terfikir juga saya ni. Betul. Untuk itu kita bersama dengan tetamu kita, Encik Abdul Azhari Abdul Wahid. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan ini adalah abang pengasas kepada Abang Brooch NFT. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Itu ke brooch yang antara yang dijual? Ini antara yang paling saya sayang pun. Okey, kenapa? Sebab dia antara batu daripada Swarovski. So special sikit lah. Okey, so mula kita nak bercakap tentang brooch ni. Katanya seorang pengumpul brooch juga. Bagaimana? Apa yang menjadikan brooch-brooch ini disimpan dan dimiliki? Okey, saya memang peminat brooch sendirilah untuk terkumpul dan kita pakailah sama ada di coat ataupun di kurta ataupun di baju Melayu Johor contoh ni kan. Apa yang kita buat dalam projek Abang Brooch NFT ni, kita akan convert design brooch tu, because saya ada lebih kurang 600 design lah yang kita dah kumpul dalam bentuk lukisan digital dan kita jual di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Okey, ianya dijual secara fizikal ataupun dalam talian? Dia dua-dua sekali. Orang membeli NFT tu, non-fungible token tu dalam bentuk aset digital. Of course dalam bentuk digital lah, gambar tu sendiri. Dan kita juga hantar brooch ni ke seluruh dunia juga, kepada yang mengumpul ataupun yang membeli lukisan digital Okey, di situlah gedung perniagaan usahawan tu bermula. Ya, betul. Okey, NFT ni, sebab saya ambil kat sini pengasas Abang Brooch NFT. Bercakap soal NFT, mungkin ramai yang tidak mengetahui lagi bagaimana sistem NFT itu dilaksanakan dan kaitan dia dengan pendigitalan. Mungkin boleh kongsikan bagaimana melalui NFT ini bergerak? Sebab non-fungible token ni adalah macam kita panggil digital asset. Semua produk dalam bentuk digital. Lukisan, e-book, video, audio dan sebagainya yang kita tempa, letak dalam NFT marketplace dan orang akan tengok dekat marketplace tu, kalau berminat dia akan beli. Sebab dia bernilai berbentuk aset, jadi dia ada naik turun harga dia. Itu yang kelebihan dia pula. Jadi bila orang berminat macam lukisan Mona Lisa lah kan, orang beli, orang simpan lama, harga naik, so dia boleh jual balik contoh dia. So itu antara kelebihan yang menarik, terutama pada yang baru nak mula berniaga dalam bentuk digital, sebab kosnya agak rendah. Dalam bentuk digital kan, kita boleh ambil gambar, kita edit, kita letak, ataupun kita melukis, ataupun kita ambil gambar produk kita dan kita jual lah produk tu melalui NFT marketplace yang ada. Okey, dua persoalan kat sini. Masih ada banyak persoalan ni. Satu, antara marketplace untuk NFT ini, dan satu lagi, apa yang mempengaruhi naik turun sesuatu harga sesuatu aset digital itu? Okey, antara marketplace yang kami selalulah di Malaysia, kita ada Pentaz.io. Memang marketplace Malaysia sendiri. Di luar negara kita ada OpenSea, kita ada Exchange.art, kita ada juga objkt.com. Jadi these ada international marketplace yang di mana kalau kita letak saja digital produk tu, satu dunia boleh nampak kita punya hasil seni ataupun hasil produk yang kita buat tu lah. Dan apa yang mempengaruhi naik turun tu adalah bergantung pada supply and demand jugalah. Okey, so kalau katakan kita ni melukis benda yang peminat tu suka, contoh dia lukis gambar portrait, ataupun dia ambil gambar brooch, gambar berkaitan dengan culture, budaya, ataupun dia memang melukis pemandangan contohnya, dan itu ada daya penarik dan peminat-peminat tersendiri. Dan di luar negara, termasuk juga di Malaysia sebenarnya, orang sanggup berbelanja untuk kita sebagai artisnya dapatlah pendapatan. Usahawan digital menggunakan platform seperti NFT ni adalah perkara yang barangkali agak baru bagi mereka yang baru dengar berkaitan tentang perniagaan, peluang perniagaan ini. Untuk mereka yang baru mengetahui dan berminat nak cuba-cuba kan, adakah ianya suatu bidang ataupun platform yang mahal untuk dimiliki ataupun dimasuki? Sebenarnya tak juga, sebab yang bagusnya marketplace ni percuma. Jadi yang penting kita ada digital product. Contoh kalau katakanlah Dini rajin ambil gambar. Jadi gambar tu pun boleh dijual. Orang minat dengan gambar KLCC, gambar PMB Wawan. Hanya dimuat naikkan saja. Dimuat naikkan saja dan kita of course kita kena promote lah. Ini yang berbalik kepada promosi dan sebagainya. Terutamanya di Twitter lah. Kami aktif di Twitter dan bakal pembeli tu akan tengok dan dia akan rasa berminat, dia akan beli. Okey, marketplace ini dia berbeza sedikit dengan e-dagang. E-dagang ini kita nampaklah macam Shopee dan sebagainya. Tapi marketplace nak berkaitan dengan kita ada platform, kita boleh marketkan, masukkan, cuma demand itu, adakah pasaran itu luas? Okey, yang bagusnya sebab bila kita berada di Twitter contoh dia, kita boleh jumpa dengan bakal pembeli pengumpul ni direct. Sama mereka akan tengok update kita di Twitter. Dan kalau dia minat, dia pergi ke link, dia terus beli. Itu antara kekuatan dalam bentuk NFT pula lah. Dia tak macam kita pergi ke Shopee Lazada, kita go through, tengok produk lain apa semua. Dia minat dengan lukisan tu, dia minat dengan projek tu, dia akan mula membeli. Jadi bila dapat orang beli, maka bertambahlah income kita. Okey, kita nak tahu juga
antara harga jualan lah setakat ini kan, berapa minimum dan maksimum yang pernah didapat? Saya bermula paling rendah dulu pun 100.5 brut saya pertama terjual. Di lokal lah, di market lokal. Sekarang ni dah mencecah ribuan ringgit jugalah. Satu brut tu ada yang 500, RM1,000. Jadi kalau tengok dari segi bisnesnya pula, dia melipat gandakan kadar pembayaran lah, maksudnya untung kepada kita lah sebagai hasil jualan lagi tinggi. Kalau kita jual broja mungkin RM10, RM20. Kalau kita jadikan dalam bentuk digital, menaikkan lagi nilai tambah kepada produk tu sendiri. Ada yang jual maruku macam-macam. Maruku pun ada. Ini yang menjadi persoalan besar saya kan. Macam tadi kalau macam secara fizikal kita dapat kat tangan, boleh pakai dan sarung. Tapi secara digital, sebagai contoh lukisan. Kalau lukisan secara fizikal kita boleh nampak, kita boleh pegang, kita boleh lihat hari. Tapi secara digital ni, apakah kepuasan sebenarnya bagi pembeli-pembeli ni? Kita kena pandang kepuasan itu dari segi nilai aset di belakang tu. Sebab NFT ni berbentuk aset. Jadi seolah-olah macam kita beli tanah lah, ada geran tanah kan. So, tanah tu akan naik, akan appreciate, akan jatuh bergantung pada kawasan sekitar. Itulah konsep dalam NFT. Jadi orang beli pertama atas dasar keboleh pasaran dia dari segi aset. Keduanya minat dia sendiri. Kadang-kadang dia print je lukisan terbalik, dia letak elok dekat kedai ataupun dekat rumah dia, dekat office dia. Jadi dia ada peminat itu sendiri lah. Habis kalau macam buruku tu macam mana pula? Dia ambil gambar buruku, dia bentuk pixelate, kemudian orang kalau beli hantarlah buruku tu. Tapi itu Malaysia lah, tu local market lah. Okey. So apa yang kalau mereka di luar sana yang pertama kali nak cuba melakukan perniagaan dalam NFT ni, apa yang perlu mereka lakukan? Okey, saya rasa pertamanya kena ada passion, ada minat lah. Sama ada dalam bentuk mengambil gambar, melukis ataupun apa-apa yang berkaitan dengan lukisan produk digital. Alright, dan bila dah tahu tu, belajar sikit ilmu tentang technicality dia. Nak menempa ataupun nak menyenaraikan produk tu di NFT marketplace. Mudah je sebenarnya, cuma orang tak tahu. Ilmu tu mana yang kita boleh dapat? Boleh je kalau nak cari kami saya beraktif di Twitter. Cari je Abang Bruj. Macam ni. Ni lukisan saya lah ni. Ni lukisan fizikal. Lukisan fizikal saya tempa dalam bentuk NFT dah terjual dah tu. Dah terjual, dah akan dihantar kepada VIP ASEAN. Akan dihantar ke Sarawak besok. Untuk dimiliki oleh VIP yang datang ke program tersebut lah. Okey. Yang sama baik tadi. Bagaimana mereka ni? So bila dah tahu ada produk tu, dan pergilah ke dalam komuniti lah. Kami memang sangat aktif dalam komuniti. Kita ada pelbagai, ada Dr. Robo yang buat, doktor medical yang buat lukisan. Ada Nimia. Nimia ni seorang profesional artis lah. Kemudian ada Tiger Pang ni, dia guru yang bantu anak orang asli untuk jual produk digital. Ni macam-macam komuniti. Pergi je ke abangbrus.xyz. Adalah maklumat kat situ, boleh je hubungi saya pun tak ada masalah. Okey, saya tertarik dengan page yang kita tengok ni, Dr. Robo 7 Okey, yang nilai kat hujung sekali tu apa yang 21,290 hasil jualan US dollar. Wow. Semua US dollar. US dollar. 21,000. Kita dah boleh dah ni. Kita dah boleh dah ni jual sekali ni. Nilai itu nilai yang telah dibelikan. Mungkin di-cashkan atau mungkin masih simpan lah wallet, bergantung pada artis itu sendiri lah. Itu. Tapi is a real money. Memang kita boleh cashkan balik. Di Malaysia pun dah ada 4 wallet kripto. Dia pakai kripto. Saya pun nak cakap pakai kripto ni. Jadi memang dah, gambar pun dah luluskan. Ada 4 kripto yang kita boleh pakai. So kita convert ke kripto yang dibenarkan oleh kerajaan dan kita Okey, bercakap juga tentang perkara ini, menariknya kerana ia melibatkan tentang kripto, ada berkaitan dengan blockchain. Dan ini juga antara sebahagian daripada elemen dalam NFT yang telah lakukan transaksi dia. Pertama, kita nak tahu dulu adakah ianya sah di sisi undang-undang. Yang pertama itu sangat penting. Kedua adalah bagaimana sistem ini bergerak dengan amalan wang digital seperti kripto ini. Yang menjadi antara punca juga mengapa ada disebut tadi nilai pasaran turun naik harga itu. Ini yang penting, ilmu kepada artis itu sendiri ataupun usahawan itu sendirilah untuk tahu tentang selok belok NFT itu sendiri. Dari segi pengesahan memang itu hanya transaksi penjualan. Maksudnya saya sediakan gambar, you beli, saya terima, you bayar, saya terima duit. Benda itu memang normal, itu memang dibenarkan. Cumanya kalau kita nak convert dalam bentuk ringgit Malaysia, saya memang minta sangat semua artis kalau boleh gunalah yang diluluskan oleh kerajaan. Macam ada 4 wallet yang dibenarkan di bawah MCMC juga SC dan juga bank negara yang kita boleh gunakan. Memang dah diluluskan pun. Jadi gunakanlah kripto yang dibenarkan. Tak semua kripto dibenarkan. Jadi ada yang dibenarkan, dapatkanlah itu untuk kita convert jadi RM. Okey. Dan bercakap tentang perniagaan ni, dia tak lengkap kalau tak ada cara nak promosi dan sebagainya. Bagaimana cara promosi untuk
NFT? Okey, kalau di NFT ni kita memang aktif di Twitter. Itu memang kita punya platform lah. Community semua di Twitter. Kita memang ada space dan sebagainya. Dan bagusnya, kita boleh direct jumpa dengan bakal pembeli. Daripada Afrika, daripada US, daripada UK. Dia tanya direct apa projek you, apa lukisan you, apa produk you. Dan itu beli. Alright, of course kita juga saya juga aktif di TikTok, cari Jazari Wahid dekat TikTok. Saya banyak advocate orang nak tahu tentang lukisan digital dan juga NFT lah. Jadi kita buat macam tu lah. Baik, kalau barangan secara fizikal nilainya itu ditentukan berdasarkan kepada penggunaan, jenama, lagi terkenal jenama lagi mahal lah biasanya kan. Tapi dalam perniagaan secara NFT ini, nilai harga suatu produk itu ditentukan daripada konteks apa? Okey, hampir sama juga dengan produk produk digital. Ini yang pentingnya, artis juga perlu highlight dia punya jenama. Contoh Abang Bruce sendirilah. Bila orang dah kenal Abang Bruce, mungkin permulaan tu harga dia mungkin murah. Bagi lama kita dah mula berada dalam market, harga tu boleh naik. Macam saya kata, mula-mula saya jual 150 saja. Sekarang sampai RM1,000. Jadi itu bergantung juga kepada kreativiti kita, aktiviti promosi macam mana Alina tanya tadi kan. Untuk menjadikan orang nampak aktiviti kita dan pergerakan kita dalam komuniti. Itu yang menentukan naik turun harga tu juga. Okey. Dan Saya terkejut dengar macam, menarik rupanya. Satu perdagangan baru ni. boleh cuba lepas ni. Alternatif, kita panggil alternatif marketplace kita panggil. Daripada marketplace yang ada lah. So, satu benda yang menarik lah. Okey, dan bercakap tentang transaksi dalam talian dan sebagainya, pastinya akan ada risiko. Betul. Dan bagaimana kita nak menguruskan risiko ini dan juga privacy dalam perniagaan dalam Terbaik. talian. Ini memang benda yang penting sebab kita dalam dunia digital ni tak lagi daripada bilang scammer lah, apa cyber security dan sebagainya. Ilmu penting. That's why kami dalam komuniti selalu bagi tahu, pastikan kena rapat dengan semua website government yang terlibat. Contohnya macam MCMC, MDEC, KKD. Kena ada ilmu tentang cyber security supaya apa yang kita buat tu terjamin dan kita pun nak pergi jauh dengan bisnes ni kan. So perlulah ada ilmu dan rajinlah pergi kursus, pergi seminar, pergi taklimat supaya kita ada ilmu. Sebab benda ni agak sedikit teknikal. Tapi kalau kita langsung tak tahu lagi bahaya. Ya, jadi kita kena ada ilmu tu dan belajarlah daripada agensi yang berkaitan. Okey, peluang untuk mendapatkan maklumat terkini dan juga ilmu-ilmu itu, adakah akses lebih besar? Kalau macam yang lain memang besarlah. Yalah, kalau you berniaga secara fizikal, macam-macam maklumat you boleh tahu kerana banyak orang buat seminar dan sebagainya. Dalam konteks seperti ini, banyak tak peluang? Memang dah ada maklumat pun dalam website-website kerajaan. Cumanya ini bergantung kepada usahawan tu sendirilah ataupun artis tu sendiri untuk kena rajin tahu. Dan kami memang selalu bincang dalam space tentang IP contoh ni kan, intellectual property, cyber security, scammer, hack dan sebagainya. Of course benda tu kita tak boleh lari. Dia akan berlaku pun. Cuma at least bila kita ada ilmu, dengan ilmu kita ada tu, kita kurang risiko lah. Macam saya cakap tadi, kita kurangkan risiko supaya bila kita berniaga tu kita tenang lah. That's why kami selalu fokus kepada komuniti ni, pastikan sentiasa melekat dengan update daripada kerajaan. Sangat penting. Terutama cyber security, sangat crucial. Kita jual barang digital ni, luar negara pula tu. Risiko lagi tinggi kan. Jadi ilmu tu penting lah untuk kita berbincang dalam komuniti. Apa yang perlu diberi perhatian sebenarnya untuk untuk cyber security itu sendiri? Apa sebenarnya kita nak jaga cryptocurrency tu ke, nak jaga privacy ke, IP ke, apa yang of course cryptocurrency itu balik kepada apa yang dibenarkan oleh kerajaan lah. Itu dah memang straightforward, kita boleh nampak daripada SC punya website contohnya. Kena rajin pergi SC website. Cuma dari segi cyber security tu ialah berbalik kepada scammer, orang DM direct dekat Instagram, dekat Twitter. So benda tu perlukan ilmu dan orang yang berada dalam industri saja yang nampak. Jadi kalau kita tak berrelasi, kita tak nampak. So ini perlukan kerjasama di antara kerajaan dan juga komuniti. Supaya kita tahu, ni link ni memang scammer ni. Sometimes mungkin government tak perasan. Atau government dah tahu, kita pula yang tak tahu. Mungkin orang terlebih lanjut daripada info di luar negara dan sebagainya. Itu perlukan ketuan kolaborasi dan juga perbincangan di antara komuniti. Baik di e-dagang pun, baik di NFT ke, untuk bersama dengan kerajaan. Dan kita memang selalulah berjumpa dengan pihak kerajaan. Kita update dekat Twitter tentang apa yang berlaku supaya menjadi keselamatan itu jadi isu yang paling kita pegang lah. Okey. Baik, platform ni saya nampak dia mula berkembang di Malaysia sejak dalam 2-3 tahun lepas. Dan kita tahu juga jangkaan market pasaran bagi 5 ke 10 tahun akan datang. Pandangan daripada orang dalam industri sendiri. Yang bagusnya sekarang ni masih baby. This industry masih baby. Jadi kita ni antara yang paling awal. Peluang kita sangat besar. Dan Malaysia sebenarnya antara negara yang paling banyak menggunakan NFT berbanding dengan negara lain. Dan jiran kita Thailand antara yang pegang wallet kripto yang paling besar.
di ASEAN. Jiran aja. Jadi market tu sangat besar. Kalau kita tak ambil peluang ni, saya rasa satu kerugian. Kalau tidak pun masuk pun, tahulah dulu. Tahu dulu, belajar betul-betul, tahu betul salahnya undang-undangnya macam mana, teknik promosi dia macam mana, produk dia macam mana, then we decide sama ada nak menjana pendapatan dari cara itu ataupun tidak. Dan perlukan bimbingan daripada komuniti. Sebab komuniti kita memang sangat friendly. Memang kita nak tolong orang. Dia budaya dia berbeza dengan Web 2. Kita panggil Web 3 ni, budaya Web 3 ni. Kerja nak tolong orang, nak pastikan kalau Harina masuk, Harina kena ke depan dulu. Kalau you masuk, produk you keluar dulu. Kita jadi macam tu. Dia saya bawa tadi banyak contoh-contoh projek yang ada. Kita nak highlight komuniti supaya orang kenal kesemuanya, bukan kita je. Bukan Abang Bruce saja. So itu saya rasa budaya yang sangat istimewa dalam kita panggil Web 3 lah. Selepas dagang Web 2 ni kan. Menarik kita berasa macam teruja pula. Saya sekarang ni nak pasalkan ni, saya baik suka menulis kan. Boleh aku kan? Boleh. Ibu dah ada. Ibu dah ada jual kat OBGKT. Saya dah beli dah pun. Saya pembeli je. Okey, di masa yang ada sekarang ini kan, mungkin bagi mereka yang berminat untuk mencuburi bidang ini, tak tahu dah ada idea, dah ada teringin tapi tak tahu nak mulakan dengan apakah produk yang dalam pasaran in demand sekarang ini. Mungkin boleh kongsikan. Currently yang paling tinggi adalah lukisan. Itu straightforward. Alright, dan yang penting sekali orang dah mula, pembeli pun dah makin bijak. Dia mencari sesuatu utility. Macam kita lah, beli lukisan dapat brooch. Betul. Beli lukisan dapat meruku, beli lukisan dapat baju contohnya. Jadi kami mencari lagi usahawan yang memang ada idea untuk physical merchandise dan di-convertkan dalam bentuk digital. Itu benda yang paling high demand sekarang sebab pengumpul dia nak mencari benda yang dia boleh pegang. Baju, lukisan, brooch, mungkin cincin, wallahualam. So itu yang paling high demand at the moment lah. Saya daripada projek-projek NFT yang lain lah. Jadi itu saya rasa tak apa, cari saya dekat Twitter, dekat TikTok ataupun dekat website saya abangbrush.xyz. Kita boleh sembang-sembang lanjut. Boleh sembang-sembang lanjut. Tak ada masalah. DM saya dekat TikTok pun okey. Saya sangat aktif di TikTok. Ingat tu. Okey, saya nak ni. Abang Bruce XYZ. Brush.xyz. Okay, saya nak jual stamp lah. Stamp kita convert jadi lukisan. Dah ada tuan. Dah ada juga. Memang dah ada orang beli dah. Okey. Dah ada pembeli dah. Okey, cuy. Ni nak kena berasa dengan I dah. Okey, itu saja yang dapat kita kongsikan. So kepada anda semua yang berminat, cari saja Azhari Abdul Wahid di TikTok untuk sama-sama belajar dan menjana pendapatan melalui NFT. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali semula bersama dengan kami. Kali ini kita bercakap tentang isu ekonomi negara. Apabila kita sedia maklum bahawasanya kita sedang meneliti berkaitan tentang kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12. Dalam masa sama juga kita menilai berkaitan tentang prestasi ekonomi negara untuk tahun ini dan juga jangkaan bagi tahun hadapan. Memandangkan kepada kita menilai kerana itu nanti akan menjadi garis panduan kepada kerajaan sedia ada untuk meletakkan di mana hal tuju ekonomi negara dan juga apakah rancangan ekonomi negara itu akan bergerak. Ia juga mempengaruhi proses pemulihan ekonomi. Baik, untuk itu kita bersama dengan Ketua Penganalisis Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Doktor, mula-mula kita nak cerita tentang kalau ekonomi ini pastinya kita tak lari dengan kestabilan politik. Dan baru-baru ini semalam sebenarnya Muda Syed Saddiq telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa menarik sokongan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Pastinya ini akan menyebabkan ketidakstabilan politik yang akhirnya akan mempengaruhi ekonomi. So bagaimana doktor melihat situasi ini? Okey, pertamanya saya bukan penganalisis politik, tapi situasi itu saya kira masih lagi orang kata tu menunjukkan kerajaan yang sedia ada ini masih lagi berfungsi, beroperasi seperti biasa, tapi apa yang dikatakan sokongan 2/3 majoriti itu tidak ada. Jadi itu mungkin adalah lagi kot dia punya perkiraan yang akan berlaku akan datang. Tapi yang pasti pentadbiran yang sedia ini masih lagi kekal dan ini menunjukkan bahawa sebarang bentuk polisi berkenaan dengan polisi ekonomi, polisi perniagaan masih lagi orang kata tu business as usual. So sepatutnya saya kira sentimen perniagaan tu saya kira masih dalam keadaan yang stabil dan ini memungkinkan sebarang bentuk pembentangan dasar yang berbentuk jangka sederhana dan jangka panjang akan dapat diumumkan, akan dapat dilaksanakan dalam tempoh yang saya kira agak mencabar inilah kerana kita melihat suasana ekonomi global yang masih tidak ketentuan, terutamanya apa yang berlaku di negara maju. Kita bercakap tentang situasi kenaikan kadar faedah yang masih lagi berlaku dalam keadaan yang
boleh menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi. Jadi kita Malaysia ni sebuah negara yang sangat terbuka dari sudut ekonominya, baik dari sudut perdagangan antarabangsa, baik dari segi pelaburan. Apa yang berlaku di luar sana tu akan terkesan dengan ekonomi kita. Jadi itu menuntut ahli-ahli politik kita untuk turut sama cakna tentang isu ini dan bersama bekerjasama untuk membentangkan sesuatu yang akan dapat menampan kesan ekonomi yang dijadikan lebih mencabar dan merangka suatu wadah ekonomi yang akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat di Malaysia ini. Baik. Okey, kira-kira boleh kita menghela nafas lega dengan tindakan ini tidak akan mempengaruhi sangat lah. Patutnya tidak lah. Sepatutnya tidak. Okey. Dalam konteks itu juga saya nak menilai berkaitan tentang prestasi pertumbuhan ekonomi semasa. Kalau kita lihat berdasarkan kepada pulangan KDNK negara, suku kedua kita agak lebih perlahan. Antara faktornya juga kalau tidak berlari seperti sebut tadi, faktor global yang faktor ataupun faktor luaran kita panggil, ia agak menjejaskan kita. Walau bagaimanapun apabila saya lihat kepada faktor domestik juga agak perlahan dengan pembeli agak berhati-hati dalam membuat pembelian, dan bagaimana ini akhirnya nanti di penghujung nanti akan memberi kesan langsung kepada pertumbuhan ekonomi negara di Malaysia ini dalam konteks KDNK negara. Adakah ia sebanyak akan memperlahankan pertumbuhan kita? Betul. Kalau kita lihat data daripada suku kedua hari itu pun jelas menunjukkan sektor luaran tu memberi kesan utamalah, yang mana pertumbuhan ekspor bersih menguncup sebanyak 3.7%. Itu dah banyak mengurangkan momentum pertumbuhan ekonomi. Selain pada itu, kita lihat penggunaan swasta ataupun pelajar di kalangan para pengguna juga merosot ke paras 4.3%. Rendah berbanding 5.9% pada suku yang sebelumnya. So maksudnya kita punya para pengguna ni mereka berbelanja seperti biasa juga, tetapi lebih dalam mod yang berhati-hati, dan trend ini sejajar dengan apa yang dimaklumkan oleh pihak MIR, Malaysian Institute Economic Research, melalui data seperti Consumer Sentiment Index mereka, yang mana data tersebut merosot kepada 90 mata. So data ni, CSI ni, anything bawah 100 mata itu menunjukkan banyak pengguna kita yang pesimistik. Dan ianya amat berkait rapat tentang isu-isu berkaitan dengan kos sara hidup lah. Baru-baru ini kita dengar pasal beras dan sebagainya, itu mengandung ruji. Jadi bila perkara itu meningkat, sudah pasti para pengguna akan mula merancang dengan lebih berhati-hati dengan bajet mereka. Jadi itu pun menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya nampak peranan kerajaan itu sangat penting. Mereka mahu, kita semua rakyat mahu tahu apakah perancangan mereka dan apakah tahap keberjayaan, keberkesanan dan dasar-dasar yang dijalankan. Jadi ia menuntut kesepakatan di kalangan ahli politik. Jadi saya rasa dengan situasi yang ada sekarang ni, saya kira sepatutnya negara kita ni mampu untuk mencatat suatu pertumbuhan yang saya kira dalam keadaan yang baik, memandangkan ekonomi luar itu masih lagi tidak menentu, tapi dengan dasar yang jelas sepatutnya dapatlah. Bercakap soal dasar yang jelas ini, saya bercakap berkaitan tentang bagaimana kita nak memastikan supaya pergangan ekonomi kita lebih kukuh dan boleh untuk dicerahkan kepada rakyat secara khususnya. Antara strategi yang saya lihat dilakukan oleh kerajaan terkini adalah dengan membawa masuk pulangan pelaburan-pelaburan baru ke dalam negara. Dalam konteks untuk membawa masuk pelaburan baru dengan kawalan penggunaan keuangan negara dalam negara, yang mana yang strategi yang sebenarnya lebih sesuai dalam keadaan situasi kelembapan ekonomi negara ini? Kawalan penggunaan, saya kira tiada kawalan penggunaan lah. Maksudnya masih lagi bebas untuk berbelanja. Cuma saya katakan tadi, sentimen tu, kita melihat sentimen peniaga dan sentimen pengguna tu dalam mod yang berhati-hati. Jadi secara lumrahnya mereka ni akan lebih berkira-kira lah. Tetapi kalau dari sudut menarik pelaburan asing datang masuk ke Malaysia dengan ringgit Malaysia yang begitu kompetitif, saya rasa ia mewujudkan suatu peluang sebenarnya. Kerana dengan adanya entry point yang saya kira murah, kemudian kerajaan yang ada sekarang ni boleh dikatakan stabil dan sebagainya, dan dasar yang jelas, patutnya dia mewujudkan suatu peluang yang baiklah. Dan kita tahu rakyat Malaysia juga merupakan rakyat yang begitu educated, berpendidikan tinggi dan sebagainya. Maksudnya kita punya talent pool ni boleh orang kata tu komplement dengan apa perancangan mereka berkenaan dengan pelaburan yang ingin dibawa ke sini. Jadi sepatutnya Malaysia ni boleh orang kata tu menjadi satu hub yang terbaik lah sebenarnya dalam keadaan yang masa geopolitik yang tidak menentu kan, antara China dan Amerika Syarikat dan sebagainya. Saya kira strategi untuk menarik pelaburan tu
dengan keadaan ekonomi semasa ni sepatutnya memberi advantage kepada ekonomi negara kita. Okay. Dan baik, bercakap tentang perbandingan ringgit dan juga dolar Amerika, apa unjuran yang boleh kita lakukan tentang ini? Ringgit ni memanglah kalau kita lihat sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor luaran, terutamanya dari segi situasi kadar faedah di negara maju, terutamanya di Amerika Syarikat. Itu perkara paling, saya kira persoalan paling pokok lah. Jadi disebabkan jangkaan kadar faedah yang tinggi dan sebagainya di Amerika Syarikat, jadi kita sepatutnya menjangkakan nilai ringgit itu akan kekal lemah. Tetapi pada masa yang sama juga ada juga isu-isu berkaitan dengan struktur ekonomi. Contoh, kita berhadapan dengan situasi yang mana sektor agromakanan kita ni terlalu bergantung dengan bahan import. Ya? Jadi maksudnya terdapat keperluan untuk meningkatkan sektor agromakanan itu sendiri. Jadi saya mengharapkan KSP RMK 12 ni akan turut serta meraihkan sektor agromakanan ini untuk membaiki keadaan yang sedia. Jadi maksudnya berkenaan dengan ringgit ni, ada satu faktor yang bersifat jangka pendek, ada satu faktor berkenaan jangka panjang. Jadi dua-dua perkara ni memainkan. Tapi yang dominannya sekarang ni faktor jangka pendek ni berkenaan dengan kadar faedah di Amerika Syarikat. Kerana masih lagi bercakap-cakap lagi, nak naik lagi lah kadar faedah. So kalau naik lagi, dolar akan meningkat. Jadi dolar akan meningkat, jadi nilai mata wang kita, bukan kita saja, serata semuanya akan terkesan. Jadi itu satu perkara yang kita perlu cakna lah. Baik, selepas ini kita nak bercakap berkaitan tentang bagaimana prestasi ekonomi negara ini boleh memungkinkan kepada perbelanjaan bajet 2024 yang bakal diumumkan pada bulan 10 ini. Adakah perbelanjaan kita akan lebih besar ataupun kita perlu berhati-hati juga dalam konteks perbelanjaan negara? Kita bincang selepas ini. Okey, kembali lagi bersama dengan tetamu kita, Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid, untuk membincangkan tentang apa yang kita boleh ramalkan tentang prestasi keuangan dan ekonomi negara untuk tahun 2024. Baik. Doktor, saya melihat bagaimana projection ataupun jangkaan daripada hampir ke semua bank menjangkakan kadar pertumbuhan ekonomi negara itu akan terus bergerak perlahan dan banyak diubah untuk tahun 2023. Tidak boleh tidak, kita perlu menilai juga bagaimana prestasi keuangan negara dan juga pertumbuhan ekonomi untuk kita masukkan kantung duit di dalam kantung negara itu. Kita nak belanja tahun depan ini. Jangkaan untuk tahun depan dengan seperti disebut tadi, situasi luaran juga tidak menentu, semakin rusing, khususnya apabila China sekarang dilihat secara jelas telah melakukan beberapa dasar yang secara tidak langsung menekan situasi global. Untuk 2024, kerajaan harus berhati-hati dan berbelanja atau bagaimana? Saya rasa berhati-hati tu memang dah by default kena buatlah. Tapi dari segi perancangan belanjawan tu, nampak gaya sasaran untuk mencapai defisit yang rendah lagi tu, saya kira itu perlu disemak semula. Kerana kita memerlukan peranan kerajaan yang lebih besar tahun depan. Jadi saya menjangkakan defisit fiskal tu kalau ikutkan tahun 2025 kita sepatutnya mencecah sekitar 3% ke 3.5%. Tahun ni dijangka 5%. So kalau secara teorinya tahun depan mungkin sekitar 4% ke macam tu. Tapi dengan keadaan ekonomi semasa ni, dengan potensi ekonomi tahun depan, nampak gaya peranan kerajaan tu perlu dititik beratkan lagi. Jadi mungkin usaha untuk mengurangkan defisit tu perlu diperlahankan. Ini bermakna akan banyak lagi lah perbelanjaan. Tapi saya nampak perbelanjaan yang perlu ditekankan perbelanjaan pembangunan. Kerana pembangunan tu yang akan ada kesan impact multiplier effect pada ekonomi. Cuma isunya ialah bercakap-cakap tentang perbelanjaan pengurusan yang dalam tu ada subsidi, itu pun benda perlu disentuh juga. Kerana kita sentiasa bercakap tentang subsidi tidak bersasar dan sebagainya. Saya kira sudah masanya memang kerajaan perlu menetapkan satu pendirian bagaimana isu ini perlu diselesaikan. Kalau tidak, subsidi minyak contohnya akan terus diberi dan tidak bersasar, dan itu satu kerugian lah. Patutnya duit tadi itu boleh digunakan mungkin untuk tempoh jangka pendek ni, tingkatkan lagi sumbangan tunai ramah sebagai contoh. Jadi mereka yang golongan M40, B40 tersebut mungkin dapatlah kurang kesannya kepada kenaikan kos sara hidup. Tapi peralihan tu akan ada punya kesan sampingan seperti kenaikan harga barang. Tapi kalau ada tambah STR tadi tu mungkin dapat meminimumkan kesannya tadi. Jadi usaha tu perlu diperjelaskan. Kalau tidak, benda tu akan drag dan sampai tak selesai. Dan kita faham bahawa kajian separuh penggal akan berlaku pada hari ini pukul 11. Apa yang doktor rasakan perlu diberi penekanan untuk KSP kali ini? Okey, pertamanya kalau dikatakan penyelesaian luar kotak, mungkin saya kira dasar-dasar yang saya sebutkan tadi itu berkenaan subsidi dan mungkin pecukan mungkin perlu diumumkanlah, kerana kita biasanya bercakap tentang rancangan Malaysia ni, dia bercakap tentang isu perbelanjaan pembangunan. Jadi kalau
masih dibentangkan RMK 12 peruntukannya adalah 400 bilion untuk tempoh 5 tahun. Betul. Jadi maksudnya setahun 80 bilion lah. Nampak gaya peruntukan tersebut terpaksa dinaikkan. Kerana kalau kita tengok bajet 2023 pun kita dah saksikan perbelanjaan pembangunan itu lebih 90 bilion. So maksudnya peruntukan untuk pembangunan tu ditingkatkan. Tapi mana datang sumber untuk dibelanjakan ke arah pembangunan? Sudah pasti datang daripada cukai, sudah pasti datang daripada penjimatan, mungkin juga penjimatan dalam pengurusan. Dalam kita tersedia makna dalam pengurusan itu ada subsidi. Jadi mungkin itu antara perkara yang perlu diperjelaskan supaya kita tahu, okey, kalau nak naikkan daripada 400 bilion ke satu angka yang lain, sudah pasti memerlukan pelarasan dalam cukai dan juga perbelanjaan pengurusan. Okay. Dan kalau kita berbalik kepada Petronas ini, kita tahu keuntungan yang dicatatkan Petronas agak tinggi, dan adakah kemungkinan dividen yang disumbangkan oleh Petronas itu mungkin melebihi satu kadar yang agak tinggi? Kalau tengok sejarah, rekod high was masa 54 bilion tahun 2018. Okay. 54 bilion. Okay. So saya rasa rekod tu mungkin tak dicapai lagi lah kot. Mungkin kurang pada itu. Tapi kena fahami masalah dihadapi oleh Petronas kerana mereka ni perlu mentadbir sumber alam dan sekarang ni terdapat keperluan untuk beralih ke arah teknologi renewable energy ataupun tenaga boleh diperbarui. Itu memerlukan pembelanjaan modal. Jadi sekali lagi berkenaan dengan percaturan sumber yang terhad tadi itu. Sama juga kes dalam kerajaan tadi. So dalam kes Petronas pun sama juga, nak belanja untuk operasi ke untuk perbelanjaan pembangunan ataupun capital expenditure. Jadi dalam hal ini terdapat keperluan untuk meningkatkan RE, renewable energy, dan menjadi suatu pencetus kepada sektor-sektor yang lain dan juga pemain di dalam industri tempatan. Jadi itu satu pertimbangan yang sangat penting dan saya berdasarkan itu sepatutnya penggunaan dividen daripada Petronas taklah sebanyak yang pernah kita saksikan sebelum ini. Okey. Baik. Kita nak tanya juga. Kadar inflasi kita turun. Betul. Bagaimana dengan OPR kita? Okay. Kita menjangkakan akan ada jawatan kuasa monetary last sekali bulan November nanti. So bagaimana dengan OPR ni? Tapi saya rasa hari itu yang minggu lepas bila dasar monetary itu kadar dasar monetary diumumkan, naratif dalam pernyataan itu sangat berbeza saya perhatikan. Okay. Kalau 2-3 musyawarah sebelum ini dinyatakan dasar monetary itu masih lagi orang kata slightly accommodative, maksudnya masih lagi ada ruang yang longgar. Maksudnya ada kemungkinan nak naik. Dia punya impression je lah. Tetapi pernyataan tersebut di omit, tak ada untuk tempoh yang musyawarah lalu. Bagi saya ini satu signal lah, mungkin berkemungkinan besar OPR itu akan dikekalkan. Dan tadi sebut inflasi kan. Inflasi terkini 2%. Tertinggi tahun lalu 4.7. Bulan Ogos ke bulan Julai macam itulah. So trend inflasi dah menurun, so menunjukkan kredibiliti dasar monetary ditadbir oleh Bank Negara itu dah jelas diperlihatkan apabila inflasi itu mula turun. Okay. Secara statistiknya betul, cantik, ini semakin menurun dalam konteks inflasi dia. Tetapi kalau kita balik kepada perbelanjaan pengguna tadi, masih lagi berhati-hati. Mengapa berhati-hati ini faktor ini berlaku? Okey, pertama kita kena faham inflasi ni apa. Inflasi ni perubahan harga dalam bentuk peratusan. Kos sehari hidup adalah harga actual price yang kita bayar, harga yang sebenar kita bayar. Dulu berbeza tau. Kalau kita kata tahun lalu 2.4%, tahun sekarang ni 2%, tahun lalu sekitar 4, lebih kurang lah. Itu bukan bermakna harga turun tau. Sebenarnya harga naik, tetapi dalam speed ataupun kelajuan yang perlahan. Jadi harga masih lagi mahal. Tapi dalam pandangan Bank Negara pula, bagi mereka dah 2% ni dalam menunjukkan dasar mereka telah menunjukkan satu kejayaan. Tapi kejayaan tu bukanlah kata harga barang turun. Tak. Harga barang dah mula stabil. Tapi kita peringkat pengguna pula, harga barang makin mahal. Itu betul. Jadi itu menunjukkan suatu, akan menyebabkan perubahan tabiat perbelanjaan itu akan diterjemahkanlah melalui angka seperti yang sebutkan itu, perbelanjaan pengguna swasta itu. Betul. Okey, disebabkan kerana perbelanjaan masih lagi berhati-hati oleh pengguna dan ia boleh secara tidak langsung juga boleh menyebabkan berlaku aliran kewangan itu berlaku dalam keadaan agak perlahan. Dalam konteks ini, adakah strategi pemberian bantuan keuangan ataupun orang panggil cash is king ini adalah satu strategi yang baik? Dia strategi itu sepatutnya terguna pakai bagi mereka yang layak menerimanya. Bukan untuk semualah. Jadi kita tahu
pilihan yang kita ada, nak bagi subsidi ke ataupun nak bagi terus cash. Which one is better? Kalau kita bagi subsidi, sebenarnya kita akan kacau isyarat yang ditunjukkan oleh harga tersebut. Kasi harga akan turun sebabkan subsidi. Kalau kita bagi cash, pendapatan bagi mereka yang golongan yang patut menerimanya, dan pendapatan tersebut boleh dibelanja. So direct. Yang subsidi tadi itu, bila dia kacau isyarat harga tadi itu, dia, kalau contoh tahun 2008 harga minyak naik, apa yang terjadi masa itu? Ramai dah mula menggunakan LRT, kan, masa itulah. Dan ramai dah mula bertukar enjin NGV, saya ingat masa itu. Maksudnya masa itulah renewable energy, so to speak lah, masa itu berlaku peralihannya tu. Dia menentukan satu tabiat sebenarnya. Jadi kalau harga minyak tu kekal rendah, sifat kita untuk berubah ke arah ke renewable energy macam tak apalah, harga minyak masih rendah lagi. Jadi itu satu isyarat yang tidak tepat lah, dan usaha untuk ke arah RE itu akan jadi sukar jadinya. Dan mekanisme subsidi ni adakah Dr. jangkakan akan diumumkan dalam masa terdekat? Saya tak nampak lah mekanisme itu macam mana. Yang sebaiknya kurangkan subsidi, lebihan tadi itu disalurkan kepada bayaran tunai. Itu yang sebaik-baiknya lah. Okey, itu antara saja. Okey, untuk tahun depan, kalau kita melihat kembali strategi ataupun dasar yang pernah diumumkan tahun ini adalah berkaitan dasar gaji progresif. Betul. Dan ianya barangkali akan diaplikasikan pada tahun depan. Melihatkan juga kepada prestasi ekonomi tahun depan, ini agak merisaukan jugalah kerana faktor luaran itu semakin membimbangkan. Dalam keadaan kita mahu mewujudkan dasar progresif, ketersediaan syarikat-syarikat swasta untuk mengaplikasikannya, adakah kemampuan itu dapat dilihat? Itulah yang nampak gaji progresif ni, dia merupakan suatu tindakan yang sukarela kerana dia melibatkan latihan. Dengan latihan tersebut kita akan upgradekan kemahiran. Betul. Dan kemahiran yang tinggi itu maka dibayarlah gaji yang sewajarnya. Jadi sekali lagi dia memerlukan bantuan. Lelah nak buat training tu memerlukan bantuan. Betul. Kan. Jadi di situ macam mana kita nak rangka bantuan tersebut. Kalau nak bagi subsidi yang berbentuk macam mana. Kalau zaman COVID-19 kita ada subsidi upah. Maksudnya kita subsidiasi upah tersebut supaya kita galakkan kurangkan pembuangan pekerja. Dalam kes ni saya nampak mungkinlah diberikan subsidi ke supaya training itu dapat diberi dan majikan akan dapat menikmati talent pool yang berkemahiran tinggi dan akhirnya akan menterjemahkan gaji yang lebih baiklah. Jadi sekali lagi peralihan sumber tadi itu. Kalau nak bagi subsidi dia macam mana pula? Okey, nak beralih subsidi petrol ke subsidi upah tadi itu. Contohlah. Okey, dan kita faham bahawa inovasi ini sangat penting dalam kita mengubah ekonomi negara. Perdana Menteri pun ada mengatakan bahawa kita akan menggunakan inovasi dalam merencanakan ekonomi. Seperti yang kita tahu, kita ada Academy in Industry, AIL, di mana ia akan memperbanyakkan pekerja yang mempunyai kemahiran tinggi dan sebagainya. Dan sejauh mana AIL ini mampu menterjemahkan ekonomi kita, sebab kalau kita tengok sasaran kita untuk 10 tahun akan datang, kita nak berada pada, kalau saya boleh lihat di sini, kita nak berada di antara kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia. Kita nak berada di 12 tangga teratas dunia dalam daya saing global dan sebagainya. So bagaimana ini boleh direalisasikan? Itu bermaksud banyak sumber-sumber itu perlu digemblengkan dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti. Jadi pilihan yang ada, adakah bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Tadi disebut tentang kemahiran. Ini maksudnya berkait rapat tentang sektor pendidikan. Kan? Jadi pendidikan, untuk meningkatkan sektor pendidikan, pelaburan dalam sektor pendidikan ni hasilnya itu bukan tempoh setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Tapi dia memerlukan dana. Jadi peralihan dana tadi itu, contohlah tadi kita ambil contoh minyak tadi kan, alihkan ke sektor pendidikan. Kita takkan nampak ROI-nya itu dalam tahun depan. Betul. Tidak. Kita akan nampak dalam mungkin tempoh 1 dekad. Tapi itu satu perkara yang perlu dilaksanakan. Kalau tidak, masakan kita nak naikkan lagi kita punya gaji tadi itu. Sekarang ni pun kalau tengok KSP, RMK 12, sasaran 40%. Betul. Sumbangan gaji. Tahun 2022 ni angka yang betul, 32.4%. Pertengahan masih lagi 32. Merosot. Jadi nak naikkan gaji itu macam mana? Dia bukan naik gaji ni macam, marilah kita naikkan gaji secara berjemaah, tak boleh. Habislah syarikat kan. Betul. Jadi dia perlu ada proses.
tingkatkan kemahiran dan kemahiran tersebut akan dibayar dengan sewajarnya. Baik. Okey, Doktor. Ini satu perkara yang asas sajalah. Dalam ekonomi itu, kita ada satu perkara yang kita tak boleh nak fulfill semua ataupun kita tak boleh bersifat tamak. Itu perkara asas yang kita faham dalam ekonomi. Maksud semua benda kita nak selesaikan. Betul. Tidak logik. Untuk tahun ini dan juga tahun hadapan, dan di samping juga dengan rancangan kita, rancangan Malaysia ke-12 ini, fokus sektor yang harus diberikan peranan tekanan lebih awal oleh kerajaan ini supaya kita berfokus. Apakah sektor yang perlu dilihat dahulu untuk kita memulihkan dan juga bergerak ke terhadapan, setidaknya melindungi kita daripada kesan ekonomi global? Betul. Saya suka balik pada back to basic, kembali pada asas balik. Saya nampak sektor berkait rapat dengan agro makanan itu perkara yang perlu dititik beratkan. Kerana kita lihat trend sekarang ni, kalau 2 dekad yang dahulu kita bercakap tentang globalisasi, tapi sekarang ni dah terbalik, deglobalization. So maksudnya kalau kita ni banyak bergantung pada makanan daripada luar, itu sangat-sangat berisiko. Kita dah dapat lihat pun kesannya dalam sektor beras sebagai contoh. Jadi kalau kita tengok data saban tahun kita mencatatkan angka defisit dalam sektor agro makanan, itu menunjukkan gaps ataupun kesenjangan dalam sektor tersebut. Jadi itu memerlukan usaha untuk ditingkatkan. Saya nampak agro makanan tu antara fokus utamalah. 16% saja tanah di Malaysia digunakan untuk pertanian dan sebagainya. Dan diharapkan ada satu ancakan yang akan juga diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar saja lagi. Baik, apa lagi yang kita boleh tahu tentang ekonomi ini? Kita nak tahu juga tentang bagaimana peranan kita sebagai rakyat Malaysia ini untuk mengurangkan impak terhadap ekonomi. Okey, macam mana kita nak buat? Saya nampak benda ni mungkin banyak berkait rapat tentang apa yang kita panggil sebagai literasi kewangan. Okey. Kerana kalau kita kata jimat ikat kod pun tak betul juga. Jadi dengan pendapatan yang kita ada, kerana saya tengok sektor pekerjaan tu ada dia punya pemulihannya tu. Kalau tidak masakan kadar pengangguran tu setiap kali menurun kan. Jadi maksudnya ramai yang dah belum bekerja, ramai yang dah menerima pendapatan. Soalnya dah terima pendapatan, apa nak buat? Jadi itu menunjukkan perancangan lah. Satu, buat belanjaan peribadi, dan pada masa sama kena ada usaha lah macam mana buat pelaburan. Cakap pasal pelaburan ni dia sangat-sangat berbahaya lah. Kerana nanti kan nak masuk dalam kripto lah, forex lah. Itu maksudnya dia kena faham lumrah pelaburan tu sendiri. Antara rule of thumb dia, high risk, high return. Itu kena faham. Jadi maksudnya menilai faktor risiko tersebut, tepuk dada tanya iman lah kan. Okey, baik. Ini saya berkongsi cukup baik. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Penganalisis Ekonomi dan juga Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, atas perkongsian dalam soal ramalan prestasi ekonomi 2024. Dan kita harapkan ada satu pelantikan secara agresif dilakukan oleh pihak kerajaan dalam konteks untuk membangkitkan ekonomi negara, dan kita jangkakan banyak pengumuman baru akan dilakukan oleh kerajaan, dan kita nantikanlah pengumuman itu dan kita akan menilai secara prestasi ekonominya. Terima kasih kerana bersama dengan saya, Dia Syah Salim. Dan saya Helena Polavis. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.